Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam Sawak Pagi Malaysia. Baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar gaji minimum untuk graduan TVET dinaikkan sehingga RM3,000. Dan berdasarkan analisis yang dilakukan, keboleh pasaran pelajar TVET ini melebihi daripada graduan daripada IPTA dan juga IPTS yang lain. Jadi sebelum saya bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa di studio ini, sama-sama kita saksikan ada satu klip yang cukup menarik untuk anda. Jom. KPM telah mengorak langkah dengan menawarkan 6 program dui sijil yang diunjurkan pada tahun 2023. Saya terkejut juga. Saya baca ni macam tak ada yang kelakar. Tapi satu dewan ketawa. Tapi tak apalah. Hari ini memang hari untuk kita bergembira. Itu dia clipping yang tular di media sosial baru-baru ini. Itu sebuah majlis convocation oleh pihak MARA. Jadi saya bawakan hari ini dua orang yang berada di dalam clipping tersebut. Saya bersama dengan Datuk Zulfikri Osman, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat MARA, dan juga ini dia bintangnya tadi, Muhammad Hazim Roslan, alumni Institut Kemahiran MARA IKM Johor Bahru. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi video tadi tu memang viral lah. Saya tengok pun saya tergelak. Allah, confident ya Hazim ya. Senyuman itu. Datuk, perasaan Datuk ketika itu tengah menyampaikan ucapan, tiba-tiba satu dewan gelak. Bagaimana Datuk? Yalah, apa ni, kita di atas pentas sedang menyampaikan ucapan dan saya ingat ucapan tu tak ada benda yang kelakar. Dalam ucapan saya tu, saya sedang memaklumkan berkaitan dengan beberapa data lah, dan juga pencapaian graduan-graduan semasa. Tapi tiba-tiba satu dewan itu ketawa kuat. Jadi LED screen di belakang saya tengok belakang tu, kemudian saya tak nampak apa. Tapi cuma saya tahulah hari convocation ni semua orang memang suka hati. Jadi saya kata tak apalah. Hari ini memang hari untuk semua orang bergembira. So saya tak tahu. Sehinggalah video itu menjadi viral, baru saya tahu sebabnya kenapa dia satu dewan ketawa. Jadi inilah penyebab utamanya ya Hazim. Saya. Ketika itu Hazim convocation untuk bidang apa Hazim? Saya ambil diploma komputer singipalan. Hazim sedar tak waktu tu kamera pan pada Hazim? Yang tu saya sedar. Cuma saya tak sedar yang saya terlupa yang saya ni tak ada gigi. Terlupa tak ada gigi. Allah. Tak apa. Tak, itu yang istimewa je mengenai Hazim. Tapi itulah apabila video itu tular, jadi ramailah sebenarnya yang menyaksikan bahawa ramai sebenarnya graduan daripada TVET, bidang TVET ini sebenarnya. Jadi dah pun terbuka sebenarnya rakyat Malaysia untuk menerima bidang-bidang kemahiran. Tapi hari ini kita nak berbicara mengenai graduan TVET laris di pasaran. Tadi saya dah kongsikan cadangan untuk menaikkan gaji minimum sebanyak RM3,000 itu. Jadi bagaimana sebenarnya reaksi daripada pusat latihan dan juga IT sendiri? Okey, untuk gaji minimum RM3,000 sebulan tu, macam kami di MARA kita ni di pihak agensi kerajaan yang mengeluarkan graduan-graduan terutamanya dalam bidang TVET ni lah. Jadi pada kita itu maknanya dia ada respon daripada dua pihak lah. Pada kita di pihak agensi yang mengeluarkan graduan ni, kita akan memastikan kualiti graduan yang kita keluarkan itu, tahap kompetensinya ialah memenuhi kehendak pemain-pemain industri. Itu saja yang kita boleh buat. Itu saja yang kita boleh buat. Jadi sama ada kompetensi itu daripada segi hard skillnya ataupun soft skillnya. Jadi saya tak dapatlah nak bagi reaksi lain berkaitan itu, sebab itu saya rasa itu pemain industri yang lebih berhak untuk menyatakan pandangan mereka. Pada kita, tanggungjawab kita ialah mengeluarkan graduan berkualiti itu. Menyentuh mengenai kualiti, saya akan kembali semula kepada Datuk sebentar saja lagi. Tapi saya nak terus saja bersama dengan Hazim. Selaku graduan TVET sendiri, bagaimana sebenarnya Hazim merasakan bahawa pandangan dan juga persepsi masyarakat di luar sana yang merasakan bahawa TVET ini masih lagi pilihan kedua atau mungkin pilihan terakhir, Hazim? Bagi saya, TVET ni buat masa sekarang ni macam mana, besar lah. Peluang pekerjaan tu luas, sebab
Apa menariknya mengenai TVET bidang kemahiran kalau dibandingkan dengan bidang-bidang teori yang lain? Sebab TVET ni lebih kepada skill individu. Sebab skill individu sekarang ni pasaran kat luar lebih besar lah kalau kita nak bandingkan yang dengan biasa. Jadi kalau kita berbalik semula kepada institut sendiri seperti MARA ini, Datuk ada menyatakan bahawa persiapan yang perlu dilakukan itu daripada segi hard skill dan juga soft skill. Dan sekarang ini kita lebih mengutamakan smart skill dan juga sharp skill. Daripada pihak MARA sendiri bagaimana persiapan kompetensi itu? Macam MARA ni kita memang macam saya sebut tadi kita ada macam-macam institusi yang ranging daripada Giat MARA-nya, Institut Kemahiran MARA-nya, Kolej Kemahiran Tinggi MARA-nya, German Malaysia Institute, Malaysia Japanese Institute. Jadi kita ada banyak. Semua ni adalah dalam bidang TVET. Jadi pada kita persiapan yang kita buat itu sama satu adalah daripada segi memberikan latihan yang sewajarnya daripada segi hard skill. Misalnya kalau macam Azim ni dia daripada sudut kimpalan lah, daripada segi kimpalan. Jadi kita pastikan kita keluarkan pengimpal-pengimpal yang memang berkualiti tinggi dengan kompetensi di situ. Dalam masa yang sama, dalam kurikulum kita juga embed dalam kurikulum kita itu perkara-perkara berkaitan dengan soft skill. Soft skill ni cara berkomunikasi, misalnya cara mereka berfikir dan membuat keputusan. Dan tak kurang daripada itu juga, kita juga masukkan dalam kurikulum kita itu perkara-perkara ataupun ilmu berkaitan dengan keusahawanan. Jadi hasilnya saya ingat graduan-graduan yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan MARA, institusi pendidikan MARA ni kita menawarkan lebih daripada 120 kursus, 120 kursus di peringkat diploma dan sijil. Saya ingat dalam hampir 100 kursus, 96 kursus di peringkat diploma dan 24 di peringkat sijil, lebih kurang macam tu. Hasilnya ialah sekurang-kurangnya 85% daripada graduan kita ni memang akan mendapat pekerjaan sebaik saja mereka bergraduat. Apa di antara faktor utama atau penyumbang utama kepada kebolehpasaran graduan TVET ini, Datuk? Saya ingat penyumbang utamanya ialah nombor satu tadi itulah latihan yang kita beri. Nombor dua, kerjasama di antara MARA dengan pemain-pemain industri. Kita ada satu program kita namakan Ensuring Employability Program. Maksudnya nak memastikan graduan itu mendapat pekerjaan. Sebaik saja mereka bergraduat lah. Jadi kita bekerja sama dengan pemain-pemain industri. Kita panggil wakil pemain industri untuk melihat dalam kita punya pool of modal insan, human capital ni. Mereka kenal pasti skill set yang mereka perlukan. Dan sudah tentulah bila kita keluarkan graduan daripada institusi pendidikan kita tu, mereka ada pada satu tahap ataupun level of kompetensi, tetapi ada beberapa lagi kompetensi tambahan yang diperlukan oleh company A misalnya. Jadi company A ni nakkan 10 orang. Jadi kita buat program khas untuk company A ni untuk kecilkan jurang kompetensi itu supaya 10 orang ni maknanya customize lah, sedia untuk company A. Company B pula daripada asas ni dia nak benda yang macam lain pula sikit kompetensi dia. Kita buat program khas pula itu bridging program untuk nak merapatkan jurang kompetensi itu, dan kumpulan yang kedua ni pula sesuai untuk company B. Jadi bila kita buat macam tu, saya ingat pemain-pemain industri mereka lebih selesa lah untuk mendapatkan graduan-graduan yang dikeluarkan oleh itu uniknya mengenai TVET sebenarnya, sebab kita ada satu sistem yang dinamakan sebagai mapping. Jadi apa sahaja yang diajar di dalam NOS itu kita boleh custom seperti mana Datuk katakan tadi, mengikut keperluan industri. Jadi macam Hazim sendiri, setelah apa yang dikatakan oleh Datuk, ada belajar soft skill, ada hard skill. Jadi bagaimana kedua-dua kemahiran ini memberi satu advantage kepada Hazim dalam industri? Bagi saya, kat industri ni memang memerlukan skill dengan soft skill lah, sebab dia memainkan peranan penting lah. Sebab kita, bagi saya dalam bidang building, dalam kimpalan. So benda ni penting lah bagi saya, sebab kalau kita wedding pun, kalau tak ada skill pun tak boleh dah masuk dalam industri kimpalan tu lah sendiri. Okey, apa yang lagi penting sebenarnya, Datuk, selain daripada kita mempersiapkan graduan, yang paling penting ialah tenaga pengajar itu sendiri. Jadi untuk MARA sendiri bagaimana persiapan dari segi tenaga pengajarnya? Tenaga pengajar itu adalah aset nombor satu lah kepada kita. Sebab mereka ini yang akan kita kata dalam bahasa kita ini menurunkan ilmu kepada pelajar-pelajar mereka, dan bagus gurunya, baguslah pelajarnya. Jadi lebih kurang macam tu.
Jadi lagi satu apa yang saya nak highlightkan di sini juga, yang membantu untuk kebolehpasaran graduan kita tu bukan saja apabila mereka keluar dan terus bekerja dengan pemain industri, oleh kerana saya kata tadi, kita masukkan elemen-elemen keusahawanan di dalam kurikulum kita. Jadi banyak juga daripada graduan kita ni keluar dan mereka memulakan perniagaan. Apatah lagi MARA ni memang sebuah agensi yang menerajui juga bidang keusahawanan. Jadi kita menyediakan satu ekosistem yang lengkap untuk membantu para graduan ni untuk menjalankan perniagaan lah sebab mereka bergraduat. Jadi kita ada, bila keluar ni kita ada latihan keusahawanannya, kita ada program-program untuk membangunkan bisnes, dan kita juga datang dengan berbagai fasiliti sokongan lah, macam pembiayaan perniagaan dan juga premis perniagaan yang baik lah untuk disewa oleh bakal-bakal usahawan. Ya, dengan latihan dan juga pendidikan yang diberikan mengenai keusahawanan ini, kalau tak jadi usahawan pun, tapi ilmu yang diberikan itu boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga pekerjaan mereka. Hazim, apa boleh dikatakan kepada pelajar di luar sana ataupun ibu bapa yang mungkin masih lagi tidak mempercayai kebolehpasaran graduan TVET ini? Bagi saya, ibu bapa tidak perlu rasa takut untuk hantar anak dia kepada TVET, sebab dekat TVET ni, dekat TVET MARA ni, dia didedahkan belajar secara mengikut kehendak pasaran industri. So dekat situ pelajar tidak perlu rasa takut lah. Bagi saya, pelajar lepasan SPM, saya garanti, yakin memang 100% lepas keluar daripada MARA, confirm dapat kerja. Oh, confirm dapat kerja. Yakin betul. Ini hebat ni, graduan daripada MARA ini. Sedikit Datuk, mungkin boleh katakan kepada di luar sana, apa di antara langkah-langkah yang mungkin boleh dilakukan lagi oleh bukan sahaja pihak industri, tapi daripada pusat institut sendiri untuk memperkasakan lagi graduan TVET ini? Macam tadi saya sebut pasal hard skill, soft skill. Jadi kita ada juga satu lagi smart skill contohnya kan. Ini lebih kepada meningkatkan kompetensi dalam decision making. Jadi perkara-perkara macam ni semuanya kita embedkan di dalam kurikulum kita bersama-sama dengan keusahawanan tadilah. Keusahawanan tu, ilmu keusahawanan tu sebenarnya banyak membantu untuk decision making. Betul. Untuk decision making. Jadi membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi sedikit kalau saya nak tambah sedikit apa yang dikatakan oleh Azim tadi, memang untuk kalau ibu bapa yang punya anak-anak yang masih lagi di peringkat nak mendapatkan pendidikan di peringkat tinggi dan sebagainya, sekarang ni memang dah banyak berubah lah, kalau bidang TVET tu dulu mungkin kurang meyakinkan lah, ini pandangan daripada parent lah. Tapi sekarang pada pandangan saya, dan memang dah terbukti pun, bidang TVET ini lebih banyak peluang pekerjaan terbuka. Betul. Dan kalau daripada graduan bidang TVET ni, kalau nak jadi usahawan, ianya lebih mudah sebab mereka telah ada kemahiran. Jadi kalau nak buka bisnes, memang ini adalah akan memudahkan seseorang, graduan TVET itu lebih mudah menjadi usahawan lah berbanding dengan graduan-graduan di bidang lain lah. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada MARA kerana berjaya mengeluarkan graduan yang berkualiti. Seperti Hazim, saya difahamkan dah pun mendapat pekerjaan sebelum graduate lagi dah dapat pekerjaan. Melebihi gaji minima yang diberikan oleh pihak kerajaan, itu 1,800 dah lebih. Oh, alhamdulillah, syukur. Tahniah sekali lagi kepada MARA. Terima kasih banyak-banyak Datuk Zulfikri Osman, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat MARA, dan juga kita bersama dengan saudara Muhammad Hazim Roslan, alumni Institut Kemahiran MARA IKM Johor Bahru, kerana sudi bersama dengan kami berbicara mengenai graduan TVET laris di pasaran. Hazim, sedikit senyuman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Baik, itu dia dua tetamu kita di studio. Selepas ini kita nak terus sahaja